Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. InsyaAllah pada hari ini kita akan belajar bidang ibadat, di mana tajuknya ialah tayammum. Sebelum kita belajar lebih lanjut tentang tayammum, kamu perlu tahu ada beberapa perkara dalam bahagian tayammum. Pertama, pengertian tayammum. Kedua, dalil nakli ataupun dalil yang diambil dari Al-Quran tentang tayammum. Seterusnya, kamu kena tahu apakah rukun-rukun tayammum. Seterusnya, sunat yang kita dalam tayammum tu sunatnya apa dia. Kemudian sebab-sebab yang mengharuskan tayammum. Dan seterusnya, tata cara bertayammum. Okay. Dan yang terakhir ialah kepentingan tayammum. Baiklah, kita lihat muka surat yang pertama tadi. Okey, pertama sekali pengertian tayammum. Apakah pengertian tayammum? Tayammum bermaksud menyapu debu tanah yang suci ke muka serta kedua-dua tangan hingga ke siku dengan niat dan syarat-syarat tertentu. Dalil pula firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim. Falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba. Surah Al-Maidah ayat yang ke-6, surah yang ke-5. Maksudnya, sedangkan kamu tidak memperoleh air, maka hendaklah kamu bertayamum dengan tanah, yang ini debu yang bersih. Okey. Maksud tayamum ni iaitu menyapu debu tanah. Debu tanah tu mestilah yang suci, ini yang bersih ya. Okey. Seterusnya kita lihat apakah rukun tayamum. Okey. Sebelum kita melakukan tayamum, kita kena tahu apakah rukun tayamum. Okey, pertama sekali mestilah kita berniat dulu. Ya. Bagaimana niatnya? Nawaitul tayammuma li istibahati fardhis salati lillahi ta'ala. Maksudnya, sahaja aku bertayamum untuk mengharuskan solat kerana Allah Ta'ala. Yang kedua, menyapu debu tanah yang suci ke seluruh muka. Yang ketiga, menyapu debu tanah yang suci pada kedua-dua belah tangan hingga ke siku. Yang keempat, tertib. Baiklah. Seterusnya, apakah sunat-sunat tayamum? Pertama, membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kedua, menyapu muka dari atas ke bawah. Ketiga, menipiskan debu pada tapak tangan. Keempat, merenggangkan jari ketika menepuk debu. Kelima, mendahulukan anggota kanan daripada kiri. Okey. Yang keenam, menghadap kiblat. Yang ketujuh, membaca doa wuduk setelah selesai bertayamum. Apakah sebab-sebab yang mengharuskan tayamum? Pertama, tiada air setelah berusaha mencarinya. Kedua, ada air tetapi hanya mencukupi keperluan diri dan ternakan sahaja. Yang ketiga, jarak tempat ada air terlalu jauh. Yang keempat, terhalang daripada menggunakan air disebabkan sakit atau susah berdekatan tempat air. Yang kelima, cuaca terlalu sejuk sehingga memudaratkan. Okay. Baiklah.
Kita lihat dulu seterusnya. Okey, tata cara bertayamum. Tata cara ni Ustaz akan tunjukkan videonya. Bagaimana tata cara bertayamum. Okey. Okey, kita lihat langkah pertama yang perlu kita lakukan untuk bertayamum. Okey, berniat. Yang pertama kita hendaklah berniat. Bagaimana niatnya? Nawaitu tayammuma listibahati salati lillahi ta'ala. Sahaja aku bertayamum bagi membolehkan solat kerana Allah Ta'ala. Okay. Seterusnya, langkah yang kedua. Okey, menepuk kedua belah tangan. Okey, kejap ya. Menepuk kedua belah tangan pada debu tanah. Kemudian buat apa? Lepas tepuk, menipiskan debu tanah pada kedua-dua tapak tangan. Kemudian sapu di muka. Tepukan pertama tadi disapu ke muka. Okey, langkah yang ketiga. Okey, menepuk kedua-dua belah tangan pada debu tanah sekali lagi. Okey. Kemudian tipiskan debu tanah pada kedua-dua tapak tangan. Tepukan kedua ini untuk disapu di kedua belah tangan hingga ke siku. Debu pada tangan kiri, sapu tangan kanan. Manakala debu tangan kanan pula disapu di tangan kiri. Seterusnya, langkah yang terakhir, baca doa selepas tayamum ataupun selepas wuduk. Sama seperti doa selepas wuduk. Baiklah. Seterusnya kita lihat yang terakhir sekali, kepentingan tayamum. Pertama, kemudahan kepada umat Islam untuk menggantikan wuduk dan mandi wajib dalam keadaan tertentu. Yang kedua, memastikan umat Islam tidak sewenang-wenangnya meninggalkan ibadat dengan sengaja. Yang ketiga, menghilangkan kepayahan dan kesulitan. Yang keempat, menyucikan jiwa manusia. Yang kelima, umat Islam diseru sentiasa berada dalam keadaan suci. Baiklah, ini sahaja penerangan tentang tayamum. Jadi, selepas saja kamu dengar penerangan ini, bolehlah kamu membuat latihan di dalam buku aktiviti. Buku aktiviti ni. Okey, sebelum tu Ustaz tunjuk, ini ialah debu tayamum yang boleh dibeli di kedai-kedai. Ada dijual di kedai. Okey, Ustaz nak kamu buat dalam buku modul aktiviti mesra digital. Buku ni, kemudian kamu buka muka surat 43.
unit 1. Okey, tayamum. Jawab soalan ni 43, 44, 45. Okey. 44, 45. Jadi Ustaz harap kamu dapat buat. Mereka yang tidak ada buku aktiviti ataupun buku mesra digital ini, kamu buatlah. Buat, kamu tulis dalam buku. Dalam buku tulis Ain. Buku tulis Ain. Kamu buat muka surat 43 sajalah. Ya, siapa yang tidak ada buku aktiviti digital ni. Itu sahaja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.